apabila mati manusia nescaya putus oleh amalnya melainkan daripada 3 perkara. Pertama, wakaf, dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dan ketiga, anak yang benar iman yang mendoakan baginya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi sebut, hadis ini semua orang hafal, semua orang tahu. Apabila mati seorang manusia, maka putus amalan melainkan 3 perkara. Pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Apa maksud sedekah jariyah? Sedekah yang berpanjangan amalannya, yang berpanjangan pahala dia. Wakaf ulama sebut. Tuan-tuan bagi kapet masjid, selagi orang duk munah kapet ni, lagi orang duk semayang atas kapet ni, pahala mengalir kat dia. Mati lama dah, pahala sampai kat dia. Tuan-tuan buat masjid, tuan-tuan buat sekolah, tuan-tuan buat apa sebagainya, wakaf-wakaf ni sampai pahala kat dia. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan semua kena rebut ni ilmu manfaat ni. Bukan ustaz je. Tuan-tuan pun boleh guna Facebook, WhatsApp tu update. Daripada duduk cerita hari ni saya makan laksa, buat apa? Faham ni? Orang pun tak teringin nak tanya, cerita tunjuk laksa dia, sedap laksa hari ni, tak tanya pun. Faham ni? Baik, tuan-tuan ambil hari ni apa maklumat yang tuan-tuan dapat, ilmu tuan-tuan dapat, tuan-tuan post kat tu supaya orang lain pun tumpang manfaat dia. Rebutlah pahala-pahala lagu ni. Faham tak ni? Ruang untuk himpun pahala sangat banyak lah ni. Instagram ada, Salih Semat, apa, Facebook ada, WhatsApp ada, Instagram ada, Telegram ada, kilogram, gram apa lagi tuan-tuan sekalian, macam gram gitu ada. Tuan-tuan buat, cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk disebarkan, ambil manfaat ilmu. Yang ketiga, yang ni yang kita nak bincang ni, apa dia? Awwaladhin salihin yad'ulah, doa anak-anak yang soleh yang mendoakan baginya. Sebut dah tadi tuan-tuan. Nah, pastikan kita ada anak yang boleh tolong doa kat kita setiap hari. Pastikan ada anak ni. Kalau tak ada, penat tuan-tuan, kesian kat kita, kesian kat orang. Sungguh tuan-tuan, saya duk minta aku tu tuan-tuan, sekali-sekali tuan-tuan pejam mata saat, tuan-tuan bayang daripada 5-6 orang yang duk ada tu, agak-agak siapalah yang boleh sungguh-sungguh doa kat aku. Tuan-tuan, kita duk tengok banyak dah. Mati mak, mati pak, anak buat apa? Tak ada doa tuan, tak ingat kat kita. Masa gelap kupok, ia cerah sikit. Alhamdulillah doa sampai dah. Ni sampai, tak sampai langsung doa. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan bila tuan-tuan buat amalan yang tuan-tuan buat, tak main duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan wakaf, boleh tak tuan-tuan niat pahala tu pergi kat mak ayah kita? Ya Allah, kalau jadi pahala sikit, ya Allah, tolonglah hantar pahala ni kat mak ayah aku. Rasa-rasa boleh tak tuan? Boleh tak? Tanya ni, tak mau jawab ni sepok ni. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat aku tu tak? Ada yang rasa macam, Ustaz, kalau saya pergi hantar mereka semua, saya dapat apa? Allah tak kedekut lah tuan-tuan pahala dia. Kat mak ayah kita dia bagi, kat kita pun dia bagi. Okey. Mula hari ni tuan-tuan nak buat aku tu tak? Tak rugi tuan, kita tak rugi. Mak ayah kita dapat free. Nak buat tak? Buat. Tahu pasal apa? Tuan-tuan nak buat pasal tuan-tuan dapat ilmu ni hari ni. Sebelum mungkin kita tak tahu dan kita mungkin terlupa. Faham tak ni? Allah takdir hari ni mai tuan-tuan dapat, dan tuan-tuan lepas pada ni mak ayah kita dapat manfaat, dia hantar ilmu, pergi hantar pahala. Tuan-tuan, anak kita buat tak? Agak-agak anak kita nak buat tak? Nak buat lagu mana? Mai mengaji pun tak pernah bawa dia. Tuan-tuan duduk mai kuliah tak pernah bawa dia. Dia duduk dekat rumah tengok TV. Kalau tuan-tuan mai bawa dia hari ni, dia pun dapat ilmu ni. Kalau tuan-tuan mati esok, dia ingat, oh, kalau aku buat pahala, aku hantar kat mak ayah aku. Kalau aku dapat pahala, aku boleh hantar kat mak ayah aku. Dia tahu pasal dia dapat ilmu tu. Tapi kita tak buka jalan tu, ilmu tu kat dia. Pasal kita tak pernah bawa dia. Tuan-tuan jangan harap nanti dia pun nak cari-cari sendiri. Kalau dia mampu untuk Allah bagi hidayah kat dia, macam kita dapat hidayah lah ni, boleh mai duduk masjid, alhamdulillah. Tapi yang biasa kita duduk tengok tuan-tuan, bila dia main besar, dia makin cenderung untuk buat maksiat lagi daripada nak pergi ke masjid. Faham tak ni? Kalau bab kerja tuan-tuan nak cari duit, tuan-tuan tak payah duk ajak dia tahu nak cari duit lagu mana. Tapi dalam bab ilmu, tuan-tuan kena tarik dia, tuan-tuan kena paksa dia, tuan-tuan kena tunjuk kat dia.
Macam mak ayah kita duduk pasar duduk hang semayang kah? Kita jadi macam mana kita lah ni tuan-tuan. Tapi kita duduk biak tuan-tuan. Balik lagi tanya tengok mayang maghrib dah anak tu. Duk rasa dia mayang maghrib. Mayang kot Ustaz. Tuan-tuan, anak kita kalau tak suruh tak semayang tuan-tuan. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya, tiada segala amal yang jahat intahi. Dia kata, Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar sebut, apabila seorang anak itu mengerjakan amalan yang baik, ditulis baginya juga seumpama amalan tersebut, dan begitu juga amalan-amalan yang jahat. Maksud apa? Bila nanti kita mati, anak-anak kita buat baik, pahala tunjuk kat kita. Nampak seronok. Itu yang Imam Jalaluddin As-Suyuti tulis dalam kitabnya Khususiyatul Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah, kelebihan-kelebihan hari ataupun malam Jumaat. Dia sebut nanti bila kita mati, setiap hari Jumaat Allah akan bentangkan kebaikan-kebaikan yang anak kita buat. Nampak seronok nampak hari tu. Tengok, anak aku pergi masjid, anak aku pergi zikir, anak aku pergi majlis maulid, anak aku baca Quran, anak aku sedekah, anak aku buat ibadat, anak aku qiyamul lail, anak aku sembahyang tahajud, anak aku doa kat aku. Nampak, seronok waktu tu. Boleh jadi tak anak aku pergi disko malam ni? Anak-anak aku bawa ni, anak-anak bawa anak-anak cucu dia pergi tengok wayang. Ya Allah, Sayyidina Muhammad. Tengok boboiboy. Anak-anak aku pergi karaoke, ya Allah. Anak-anak aku pergi buat ni, ya Allah. Anak aku minum arak, ya Allah. Anak aku buat maksiat, ya Allah. Tunjuk kat ayah dia. Allah, tuan-tuan sekalian. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak? Apa yang anak kita akan buat, itu apa yang kita tunjuk kat dia untuk dia buat waktu dia duduk dengan kita. Faham tak? Dia kecil biar dia duduk suka dengan masjid. Lama-lama dia tak perak lah dengan masjid. Dah tak? Waktu kecil kita jauhkan dia pada masjid. Kita main masjid, tinggal dia kat rumah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya tuan-tuan harap dia main masjid sendiri. Faham? Kalau tuan-tuan tunjuk dia, ajak dia buat baik waktu hidup dia, ajak buat baik. Tiba-tiba dia buat jahat, tuan-tuan akan terselamat. Tapi kalau tuan-tuan biar dia buat jahat, tuan-tuan biar dia, nanti tuan-tuan akan dia azab. Dia azab pasal apa? Bukan sebab dia buat jahat tu. Kalau dia buat jahat, dia tanggung dosa dia sendiri. Kita dia azab sebab dulu tak pernah duk ajak dia, tak pernah duk suruh dia, tak pernah duk larang dia. Kita meninggalkan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang mak yang tugaskan untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Faham tuan-tuan? Anak-anak di rumah kita umur 7 tahun. Ada anak siapa umur 7 tahun lah ni? Anak kita umur 7 tahun, Nabi suruh dia semayang. Ajak dia semayang. Kita ajak dia semayang 5 waktu. 5 waktu ajak dia semayang. Tuan-tuan lelaki-lelaki ni, saya pergi kerja Ustaz, transfer amanah tu untuk mak dia tolong jaga anak dia untuk 5 waktu, pastikan dia semayang. Bila kita nak pergi kerja, pesan kat mak, anak kata kat isteri kita, tolong Ustaz tengok anak semayang tak macam mana, 5 waktu ni pastikan dia semayang. Waktu abang pergi kerja, zuhur dengan asar tengok dia semayang, maghrib tak apa lagi abang tengok. Setiap hari sampai usia dia 10 tahun. Kita biar dia tak semayang, tahu nampak tak semayang, biar dia duduk tidur subuh, dia tak kena apa sebab dia belum balik. Kita akan kena nanti kat akhirat. Faham tak ni? Jaga tak macam tu? Buat. Umur 10 tahun tak mau semayang lagi, rotan. Allah suruh, Nabi suruh rotan dia. Pasal apa? Daripada umur 7 tahun duk suruh sampai umur 10 tahun, tuan-tuan, 5,000 kali suruh pun tak lekat lagi, rotan. Sampai macam tu. Tuan-tuan, rotan tak anak 10 tahun tak semayang? Buat tak tahu tuan-tuan. Waktu kita semayang maghrib boleh semayang seorang, tinggal anak depan TV tengok TV. Faham tak? Tuan-tuan harap nak tolong dia, tuan-tuan harap dia boleh tolong kita ke akhirat. Kita yang tak didik dia supaya dia boleh tolong kita ke akhirat nanti, tuan-tuan, dia pergi jumpa depan Allah, dia kata lagu tu,
Ayah saya yang biak saya, ya Allah. Dia yang duk biak saya. Hari ni anak-anak dia kena masuk neraka belakang. Dia duk pi masjid, kelek kitab kiri kanan. Waktu kami hidup dulu, waktu kami besar dulu, suruh semayang pun tak, tegur kami semayang pun tak, tanya kami semayang betul ataupun tidak pun tak. Ni kami pakai tudung tak betul pun dia tak kata apa. Ya Allah, hari ni kami anak-anak dia kena masuk neraka ni, bapak kami apa pasal lah? Dialah orang paling layak sekali masuk neraka dulu pada kami. Pasal dia kami jadi lagu ni. Tuan-tuan, anak kita dituntut dekat akhirat. Faham tak?